Pernahkah anda terfikir sejauh mana sistem suria kita? Apa yang kita akan lihat selepas planet Pluto? Selepas pelayaran kapal angkasa New Horizons melintasi Pluto, kita menemui lebih banyak jasad angkasa. Tahukah anda kapal New Horizons bukan sahaja berlayar melepasi dunia kerdil Pluto dan bulannya, akan tetapi menongkah jasad-jasad kecil dan pelbagai bentuk kelikaran Kuiper yang lebih dalam dan gelap. Data daripada misi New Horizons NASA memberikan pandangan baru tentang cara planet dan planetesimal terbentuk. Dalam pada New Horizons menuju ke ruang gelap dan sejuk, ia menemui planetesimal yang sangat pelik. Sebenarnya, ini bukan kebetulan. Arrokoth ditemui pada 26 Jun 2014 oleh pasukan kapal angkasa New Horizons NASA menggunakan teleskop angkasa Hubble. Arrokoth ialah objek paling jauh pernah diterokai oleh kapal angkasa. Kita akan membongkar ciri-ciri unik Arrokoth, objek angkasa yang sangat merah dan berbentuk seperti orang salju. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta. Arrokoth ditemui pada 26 Jun 2014 oleh pasukan kapal angkasa New Horizons NASA menggunakan teleskop angkasa Hubble. Arrokoth lebih merah daripada Pluto. Sebenarnya, objek sistem suria luar paling merah yang dikunjungi oleh kapal angkasa setakat ini. Arrokoth ialah objek paling jauh pernah diterokai oleh mana-mana kapal angkasa. Ia dikunjungi kapal angkasa New Horizons setelah 13 tahun berlepas dari bumi. Sebelum tu, jom kita kenali lebih dekat ciri-ciri kapal angkasa New Horizons. Ia dilancarkan pada tahun 2006 dan mempunyai berat sebanyak 478 kg. Ia memiliki instrumen yang canggih seperti RAF Visible and Infrared Imager Spectrometer, ALICE Ultraviolet Imaging Spectrometer, Radio Science Experiment, Long Range Reconnaissance Imager, Solar Wind and Plasma Spectrometer, Pluto Energetic Particle Spectrometer Science Investigation, dan Student Dust Counter. Ia merupakan kapal angkasa pertama yang meneroka Pluto dari dekat. Terbang melepasi planet kerdil dan bulannya pada tahun 2015. New Horizons juga melepasi sasaran sains utama kedua, mencapai objek lingkaran Kuiper, Arrokoth, pada tahun 2019. Objek paling jauh pernah diterokai secara dekat. Juga semasa perjalanan panjangnya, kapal angkasa itu merakam imej bulan mustari Io, Europa dan Ganymede yang sangat menakjubkan, dan terbang menuju sempadan sistem suria kita pada kadar 300,000 batu setahun. Kapal angkasa New Horizons terbang melepasi objek lingkaran Kuiper purba Arrokoth 2014 MU69 pada 1 Januari 2019, memberikan pandangan dekat pertama manusia pada salah satu sisa berais pembentukan sistem suria di kawasan luas di luar orbit Neptune. Menggunakan data terperinci tentang bentuk, geologi, warna dan komposisi objek dikumpulkan semasa penerbangan penetapan rekod yang berlaku lebih daripada 4 bilion batu dari bumi. Penyelidik dapat menjawab soalan lama tentang asal-usul planetesimal dan oleh itu membuat kemajuan besar dalam pemahaman bagaimana planet-planet itu sendiri terbentuk. Arrokoth merupakan objek paling jauh, paling primitif dan belum pernah diterokai oleh kapal angkasa. Jadi dengan ini, saintis dapat menyingkap rahsia unik di sebaliknya. Ia mengajar saintis cara planetesimal terbentuk dan saintis percaya hasilnya menandakan kemajuan yang ketara dalam memahami keseluruhan planetesimal dan pembentukan planet. Imej lintas terbang yang diterima NASA menunjukkan bahawa Arrokoth mempunyai dua lobus yang bersambung. Permukaan licin dan komposisi seragam menunjukkan ia berkemungkinan masih terpelihara dan akan memberikan maklumat yang menentukan tentang bagaimana jasad seperti itu terbentuk. Ia merupakan penemuan yang menarik dan menjadi misi yang sangat berjaya dan mencipta sejarah tersendiri. Penemuan berterusan kapal angkasa New Horizons NASA sangat mengagumkan kerana ia membentuk semula pengetahuan dan pemahaman kita tentang bagaimana jasad planet terbentuk dalam sistem suria di seluruh alam semesta. Sepanjang bulan berikutnya, penerimaan lebih banyak data resolusi tinggi serta simulasi komputer yang canggih. Pasukan misi ini mengumpulkan gambaran tentang bagaimana Arrokoth terbentuk. Persoalan, kenapa bentuknya pelik seperti orang salju? Analisis mereka menunjukkan bahawa lobus objek binary ini pernah menjadi jasad berasingan yang terbentuk rapat dan pada halaju rendah mengorbit antara satu sama lain, dan kemudian
bergabung dengan perlahan, dan seterusnya mencipta objek sepanjang 22 batu yang diperhatikan New Horizons. Ini menunjukkan Arrokoth terbentuk semasa runtuhan awan zarah pepejal didorong graviti dalam nebula Suria Purba, dan bukannya oleh teori bersaing pembentukan planetesimal yang dipanggil pertambahan hierarki. Tidak seperti pelanggaran berkelajuan tinggi antara planetesimal dalam pertambahan hierarki. Keruntuhan awan zarah bergabung perlahan-lahan dan kemudian secara perlahan-lahan membesar. Sama seperti fosil memberitahu kita bagaimana spesies berkembang di bumi, planetesimal memberitahu kita bagaimana planet terbentuk di angkasa. Arrokoth kelihatan seperti itu bukan kerana ia terbentuk melalui pelanggaran yang ganas, tetapi dalam koordinasi tarian yang lebih rumit, di mana objek komponennya perlahan-lahan mengorbit antara satu sama lain sebelum bersatu. Dua lagi bukti penting menyokong kesimpulan ini. Warna seragam dan komposisi permukaan Arrokoth menunjukkan objek lingkaran Kuiper yang terbentuk daripada bahan berdekatan, seperti yang diramalkan oleh model runtuhan awan tempatan, dan bukannya campuran jirim daripada bahagian nebula yang terpisah, seperti mana yang diramalkan oleh model hierarki. Bentuk rata setiap cuping Arrokoth serta penjajaran kutub dan khatulistiwa yang sangat rapat juga menunjukkan penggabungan yang lebih teratur. Tambahan pula, permukaan Arrokoth yang licin dan berkawah ringan menunjukkan permukaannya kekal terpelihara dengan baik sejak penghujung era pembentukan planet. Dari hujung ke hujung, bentuk keseluruhan Arrokoth berukuran 35 km panjang. Ia adalah kira-kira 20 km lebar dengan 10 km ketebalan. Pada jarak purata 6.5 bilion kilometer, orbit Arrokoth terbentang seluas 44.6 unit astronomi dari matahari atau kira-kira 1.6 juta kilometer di luar Pluto. Orbitnya hampir bulat dan condong hanya kira-kira 2.5 darjah ke satah ekliptik, satah di mana kebanyakan planet mengorbit. Ia mengambil masa kira-kira 293 tahun bumi untuk dunia kecil ini membuat satu perjalanan mengelilingi matahari. Arrokoth ialah salah satu ahli klasik sejuk lingkaran Kuiper, sekumpulan objek yang membentuk kira-kira 1/3 daripada lingkaran Kuiper. Istilah sejuk tidak merujuk kepada suhu permukaan objek, tetapi lebih kepada orbit. Objek klasik yang sejuk mempunyai orbit yang sangat bulat, menunjukkan ia tidak banyak ditolak oleh graviti planet gergasi, dan mereka mungkin berada dalam jarak yang sama dari matahari sejak pembentukan sistem suria. Arrokoth berputar pada paksinya setiap 15.92 jam. Seperti Pluto, ia berputar di sisinya. Paksi putarannya sangat condong sehubungan dengan satah orbitnya, sebanyak 98 darjah. Apabila New Horizons melepasi kutub selatan Arrokoth, ia diarahkan hampir tepat ke matahari. Dari segi keupayaan perkembangan hidupan, Arrokoth terlalu dingin untuk menyokong kehidupan. Tiada hidupan yang mampu wujud di Arrokoth. Arrokoth juga tidak mempunyai bulan atau gegelang. Endapan ais, metanol dan sebatian organik kompleks meliputi permukaan Arrokoth. Organik berkemungkinan merupakan bahan yang diperoleh terus daripada awan purba dari mana matahari dilahirkan, bercampur dengan sebatian yang lebih kompleks yang dihasilkan oleh tindak balas yang dipacu sinaran di permukaan. Walaupun air batu dan amonia belum dikenal pasti, ia mungkin terdapat di bawah lapisan permukaan debu dan organik. Walau bagaimanapun, memandangkan suhu beku di lingkaran Kuiper, Arrokoth sangat tidak mungkin menjadi hos kepada sebarang kehidupan. Dua cecuping Arrokoth masing-masing terbentuk menerusi pengumpulan debuan dalam awan purba. Ini menjadikan Arrokoth penghuni generasi pertama sistem suria kita kira-kira 4.5 bilion tahun yang lalu. Langit bukanlah had untuk misi New Horizons. New Horizons meluncur ke dalam lagi di lingkaran Kuiper dan meninggalkan kita satu sejarah berprestij yang sangat bermakna. Kita mungkin akan jumpa sesuatu yang lebih menakjubkan. Pada saat ini, tiada siapa yang tahu.
Jika anda peminat Star Wars seperti Astrolab, anda tentu tahu mengenai Death Star. Death Star merupakan stesen angkasa dan pusat persenjataan yang dibangunkan oleh Galactic Empire. Apa pendapat anda jika Astrolab mengatakan bahawa wujud objek yang hampir serupa dengan Death Star di sistem suria kita? Tak percaya? Astrolab perkenalkan anda dengan Mimas, salah satu bulan paling unik planet Zuhal, mimik Death Star. Dan bukan itu sahaja. Kajian baru-baru ini yang diterbitkan menunjukkan Death Star, buatan Tuhan ini, mempunyai laut yang tersembunyi. Kita akan menjelajah dan membongkar dunia bulan Mimas, planet Zuhal. Sekilas fakta, menjadi lumrah buat kita apabila memikirkan bahawa hidupan hanya boleh berasal dari planet yang serupa dengan bumi kita. Sebagai contoh, eksoplanet yang berada di zon yang sesuai didiami. Walau bagaimanapun, bagaimana jika Astrolab mengatakan bahawa eksoplanet sedemikian bukan satu-satunya calon untuk kemunculan kehidupan? Berkemungkinan satelit berais kecil yang jauh dari matahari juga boleh menjadi rumah kepada organisma hidup. Mimas ditemui pada tahun 1789 oleh ahli astronomi Inggeris William Herschel. Mimas ialah salah satu satelit terkecil Zuhal dengan diameter hanya 400 km, kira-kira 1/4 daripada bulan kita. Mimas terdiri sebahagian besarnya daripada air batu atau ais, jadi permukaannya sangat sejuk. Suhu purata mencapai kira-kira negatif 200 darjah Celsius. Ia juga sangat dekat dengan Zuhal. Jarak purata antara satelit dan gergasi gas ini ialah 186,000 km. Jarak yang sangat dekat ini mungkin disebabkan oleh penghijrahan Mimas ke arah Zuhal. Proses ini secara tak langsung menerangkan satu keanehan gegelang Zuhal. Pernahkah anda perasan bahawa cincin Zuhal dipisahkan oleh garis? Garisan ini dipanggil pembahagian Cassini. Saintis mencadangkan bahawa Mimas mungkin telah berhijrah lebih dekat ke Zuhal pada masa yang lalu, menyebabkan kehilangan debu dan ais pada pembahagian garisan struktur gegelang planet gas ini. Para saintis menganggarkan bahawa Zuhal memerlukan 40 juta tahun lagi untuk menutup semula garisan 4,500 km itu. Lebih-lebih lagi, Mimas berada dalam resonans dengan satelit lain Enceladus dan Thetis. Jika bulan-bulan tersebut berada berdekatan antara satu sama lain, lebih cepat mereka bergerak di orbit mereka, dan dengan itu, ia bergerak perlahan apabila mereka menjauhi satu sama lain. Keadaan ini meregangkan orbit Mimas kepada bentuk hampir elips, yang menyokong idea bahawa kehidupan boleh wujud di satelit semula jadi ini. Walau bagaimanapun, yang lebih menarik ialah permukaan satelit. Mimas hampir seluruhnya diliputi oleh kawah besar. Kebanyakan kawah berdiameter kira-kira 20 hingga 40 km di kedua-dua hemisfera. Tetapi kesemuanya tidak dapat menandingi kawah Herschel gergasi di bahagian utara Mimas, sekaligus memberikan persamaan dengan Death Star yang terkenal dari filem sains fiksyen terkenal Star Wars. Saiz kawah ini adalah kira-kira 130 km. Sudah tentu ciri-ciri menakjubkan ini tidak dapat menandingi bumi kita. Tetapi untuk Mimas yang bersaiz kecil ini, ia hampir 1/3 daripada diameternya. Bukanlah William Herschel yang menemui kawah itu, tetapi kapal angkasa Voyager pada tahun 1980. Akan tetapi ini tidak bermakna kawah itu baru wujud. Usianya dianggarkan 4 bilion tahun. Para saintis mencadangkan bahawa jasad angkasa yang terhempas ke Mimas meninggalkan kawah mungkin telah memusnahkan bulan sepenuhnya. Selain itu, di tengah-tengah kawah Herschel terdapat gunung setinggi 6 km yang lebih kecil sedikit daripada Everest, menunjukkan betapa kuatnya impak itu. Walau bagaimanapun, jasad kosmik yang besar itu tidak mungkin terhad kepada perubahan luaran satelit. Salah satu kesan pelanggaran yang paling ketara ialah suhu permukaan Mimas yang sangat pelik. Suhu di dalam Mimas mengalir lancar dari teras panas ke permukaan sejuk seperti mana di planet yang biasa. Tetapi analisis suhu Cassini terus-menerus merungsingkan saintis. Sebahagian kecil rantau di hemisfera kiri bersuhu tinggi, sementara seluruh permukaannya sejuk. Apa yang menakjubkan adalah kawah Herschel juga lebih panas daripada seluruh permukaan. Asteroid merupakan penyebab utama.
Penyelidik membuat spekulasi bahawa kesannya mungkin telah mencairkan ais di permukaan. Air yang dicairkan boleh membeku serta-merta, menyebabkan perbezaan suhu sedemikian rupa. Walau bagaimanapun, lapisan atas MyMars kekal utuh. Saintis menegaskan bahawa suhu aneh itu mungkin disebabkan oleh kerengsaan oleh zarah bercas yang ditangkap oleh medan magnet Zuhal, seperti yang disahkan oleh data dari Cassini. Setakat ini, tiada jawapan konkret untuk soalan ini. Ekspedisi selanjutnya boleh membawa kita lebih dekat untuk merungkai suhu ini. Mengembara hanya 185,520 km dari Zuhal, MyMars ialah bulan utama terdekat yang mengorbit planet ini. Ia mengelilingi gergasi gas itu setiap 22 jam dan 37 minit, memastikan satu sisi sentiasa berpaling ke arah planet gergasi ini. Ketumpatan bulan ini hanya 1.17 kali ganda air, menyebabkan saintis membuat kesimpulan bahawa ia terdiri terutamanya daripada air batu dengan sejumlah kecil batuan pada suhu negatif 209 darjah Celsius. Permukaan beku berkelakuan seperti batu. MyMars mempunyai orbit elips yang sepatutnya menyebabkan lebih banyak pemanasan pasang surut di dalamnya. Ia terletak lebih dekat berbanding bulan seiringnya Enceladus. MyMars merupakan salah satu keajaiban dunia di dalam sistem suria kita. Sebenarnya bukan sahaja Death Star yang menyerupai MyMars. Planet Tatooine turut diinspirasi dari sistem bintang lain di galaksi kita. Kita mungkin tidak dapat mengembara ke MyMars disebabkan oleh kekangan suhu dan oksigen. Akan tetapi, data yang disalurkan oleh Voyager dan Cassini memberi kita gambaran bahawa lebih banyak lagi dunia pelik di luar sana yang belum diterokai oleh kita. Apa pendapat anda? X-ray pertama kali diperhatikan dan didokumentasikan pada tahun 1895 oleh Wilhelm Conrad Röntgen, seorang saintis Jerman yang menemuinya secara tidak sengaja apabila sedang bereksperimen dengan tiup vacuum. Seminggu kemudian, beliau mengambil gambar X-ray tangan isterinya yang jelas mendedahkan cincin perkahwinan dan tulangnya. Gambar tersebut mencetus rasa ingin tahu orang awam dan membangkitkan minat saintifik yang besar dalam bentuk sinaran baru. Dalam masa yang sama, dunia menyaksikan perubahan dalam kaedah memerhatikan ruang angkasa yang akan memberi kita perspektif yang lebih luas mengenai angkasa. Ramai yang tahu kan bagaimana saintis cerap angkasa lepas dan mendapatkan imej-imej alam kita yang mempesonakan. Ini salah satunya. Kekal hingga akhir video ini kerana anda akan didedahkan dengan suatu teknologi baru. Sekilas fakta, SINA-X Astronomy adalah kemajuan sains yang agak baru. Ia telah dipelopori pada tahun 1960-an dan 70-an oleh ahli astronomi Amerika dengan siri penerbangan roket dan satelit orbit X-ray. Penemuan menakjubkan yang dibuat oleh ahli astronomi seperti bintang neutron dan lohong hitam dalam sistem binary dan gas panas yang memenuhi ruang udara dalam gugusan galaksi telah merevolusikan pandangan kita tentang alam semesta. Pada 23 Julai 1999, Pusat Pemerhati X-ray Chandra, teleskop X-ray paling berkuasa pernah dibina, telah dilancarkan ke angkasa lepas. Sejak itu, Chandra telah membuat banyak penemuan menakjubkan, memberikan kita pemandangan alam semesta yang sebahagian besarnya tersembunyi daripada pandangan melalui teleskop yang memerhati dalam jenis cahaya lain. Teknologi yang dibangunkan untuk SINA-X telah berkembang dengan pantas dan selain itu telah menghasilkan banyak aplikasi spin-off yang digunakan dalam pemantauan keselamatan perubatan dan penyelidikan bioperubatan, pemprosesan bahan pembuatan superkonduktor dan microchip serta pemantauan alam sekitar. Untuk menjawab beberapa soalan terbesar tentang apa yang ada di alam semesta dan kewujudan jasad angkasa yang unik, kita memerlukan teleskop yang berkuasa. NASA membongkar misteri alam semesta menggunakan pusat pemerhati angkasa yang mengkaji panjang gelombang dan sifat cahaya yang berbeza. Instrumen polarimetri pengimejan SINA-X atau XP
akan mengkaji sinar X daripada beberapa objek paling ekstrim di alam semesta seperti lohong hitam dengan cara baru. XP akan melihat ciri khas sinar X yang kebanyakannya belum diterokai sehingga kini. Ia dipanggil polarisasi. Sinar X berasal dari tempat paling panas di alam semesta. Bayangkan letupan kuat, pelanggaran ganas dan medan magnet yang kuat mencetus huru-hara dalam kegelapan ruang yang tak terbatas. Teleskop sinar X boleh mengesan awan-awan gas yang dipanaskan hingga jutaan darjah dan mengesan pancaran zarah yang didorong oleh lohong hitam, sekaligus menyumbang penerokaan keajaiban angkasa lepas melalui teleskop chandra dan teleskop angkasa lepas yang lain. XP mengukur orientasi sinar X terhadap jasad-jasad angkasa yang cantik dan menakjubkan di angkasa. Sinar X terdiri daripada gelombang elektrik dan magnet yang bergerak. Biasanya puncak dan lembah gelombang ini bergerak dalam arah rawak. Cahaya terkutub lebih teratur dengan dua jenis gelombang bergetar dalam arah yang sama. Anda mungkin pernah mendengar tentang cermin mata hitam terpolarisasi atau polarized sunglasses. Bot dan nelayan menggunakan kanta ini untuk mengurangkan silau daripada cahaya matahari merentasi jasad air. Air memantulkan cahaya dengan cara yang menyebabkan ia bergetar ke arah yang selari dengan permukaan air. Kanta terpolarisasi menghalang cahaya yang bergerak secara mendatar tetapi membiarkan cahaya lain menembusinya. Sama seperti cara cahaya berubah apabila ia memantul dari air. Di angkasa, cahaya menjadi terkutub bergantung pada sumber asalnya dan apa yang dilaluinya. Dengan mengukur jumlah dan arah polarisasi, XP memberi kita petunjuk tentang bentuk, struktur dan fungsi dalaman semua jenis objek yang bersinar terang hasil sinaran X. XP mempunyai 3 teleskop yang sama dengan 3 bahagian utama cermin, pengesan dan tiang yang boleh dipanjangkan atau boom yang memisahkannya. Setiap pemasangan cermin mengandungi 24 cermin bersarang yang mengumpul dan memfokus sinar X. Terletak di titik fokus cermin, pengesan sensitif yang dicipta merupakan rahsia di sebalik penglihatan X-ray unik XP. Mereka menjejak dan mengukur keempat-empat sifat cahaya masuk, masa ketibaan, arah tenaga dan yang paling penting, polarisasi. Sepanjang 2 tahun misi utamanya, XP akan memerhati lebih daripada 50 objek-objek menarik seperti sisa-sisa bintang besar yang meletup menjadi supernova, lohong hitam supermassive di tengah-tengah galaksi Bima Sakti kita sendiri, dan pulsar, iaitu tinggalan bintang yang tumpat dahulu. Pemerhatian ini akan membantu saintis menyelesaikan teka-teki yang telah lama wujud. Pemerhatian ini akan membantu saintis menyelesaikan teka-teki yang telah lama wujud seperti menguji teori pulsar dan butiran, bagaimana teori kenisbian Einstein berfungsi. Cerapan baru daripada XP akan membantu kita mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang alam semesta yang mengesahkan dan mencetuskan kreativiti dalam pemahaman kita pada tahun-tahun akan datang. Kosmos penuh dengan rahsia dan misteri. Semakin dalam kita meneliti angkasa lepas, semakin banyak persoalan yang timbul yang belum dapat dijawab oleh sains moden sepenuhnya. Astrolab akan membawa anda merentasi dunia kosmos, melawat planet yang sangat-sangat pelik, walaupun kelihatan janggal jika kita memanggil ia sebagai planet. CFB-DSIR 21490403 atau lebih dikenali sebagai CF21. Objek ini ditolak sebagai planet akan tetapi tidak menyerupai bintang. Salah satu perkara yang paling tidak dapat difahami dalam alam semesta ini. Apakah objek ini dan mengapa ia bergerak bebas tanpa sebarang ikatan graviti pada bintang? Untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai objek ini, pastikan anda kekal setia hingga akhir video. Sekilas fakta. Mungkin anda pernah dengar mengenai jasad angkasa yang pelik ini, tapi mungkin ramai juga yang tidak mengetahui mengenainya. Pada mulanya, jasad kosmik yang pelik ini dianggap sebagai planet nomad atau planet penyangga. Bermakna planet ini telah dinyah orbit dari sistem surianya sendiri secara graviti oleh planet lain atau disebabkan oleh bintang lain. Ia ditemui 100 tahun cahaya dari bumi yang ditemui pada tahun 2012 lagi oleh pasukan astronomi antarabangsa.
Diketahui oleh Philip D. Laum, kajian pertama menunjukkan bahawa jisimnya adalah 5 hingga 9 kali ganda jisim planet Mushtari. Anehnya, planet ini panas dan ia tidak sepatutnya berlaku. Kenapa ia tak sepatutnya panas? Secara umumnya, planet-planet yatim ini merupakan satu kewujudan yang agak kerap ditemui di alam semesta. Kadang-kala ia diletakkan dalam kumpulan objek yang dikenali sebagai Planetary Mass Object atau PLANEMO. Akan tetapi, PLANEMO ini jauh lebih dekat di bumi berbanding objek misteri ini. Objek pelik dan misteri ini amat sukar dicari kerana ia selalunya mempunyai kecerahan yang sangat rendah. Oleh itu, apabila saintis mendapati bahawa kemungkinan planet nomad itu panas, teori sebagai jasad planet menimbulkan 1001 tanda tanya. Untuk memahami dengan tepat apakah objek ini, mungkin kita perlu memahami bintang kerdil perang. Bintang kerdil perang ialah objek subnajam. Ini bermakna ia lebih kecil daripada bintang dan tidak mempunyai jisim yang mencukupi untuk tekanan dan suhu yang sesuai untuk mencetuskan pelakuran termonuklear hidrogen pada helium, seperti mana kebanyakan bintang-bintang lain, yakni memulakan tindak balas termonuklear berasaskan hidrogen sekaligus menyebabkan bintang bersinar. Untuk proses ini, tindak balas ini memerlukan sesuatu dengan kira-kira 80 kali ganda jisim Mushtari. Ia bersamaan dengan 8% jisim matahari kita. Hanya kira-kira 13 kali ganda jisim Mushtari cukup untuk menghasilkan tindak balas termonuklear yang mengelirukan lithium dan deuterium. Jadi bintang kerdil perang dianggap sebagai objek gas dengan jisim antara 13 dan 80 jisim Mushtari. Lebih besar daripada planet tetapi kecil daripada bintang. Jika objek misteri C21 ini mempunyai berat kurang daripada 13 Mushtari, maka kemungkinan besar ia akan menjadi planet Mushtari nomad yang tercampak keluar dari sarangnya dan hanyut seperti kapal di samudera luas tanpa batas. Akan tetapi ia menjadi semakin menarik. Kita dapat lihat C21 berkilau dalam inframerah, bermakna ia memancarkan haba ke angkasa. Sebuah planet muda panas baru terbentuk dan akan bersinar sehingga ia sejuk. Dan penyejukan ini boleh bertahan selama berjuta-juta tahun mengikut pemerhatian pertama selepas penemuan objek misteri ini. Ia seolah-olah bergerak dengan kumpulan bintang berdekatan yang dipanggil kumpulan bergerak AB Doradus. Para saintis membuat kesimpulan ini kerana jaraknya yang jelas terlihat pada kluster ini dan sudah pasti objek ini berasal dari sana. Kebanyakan objek di kluster ini sangat muda, muncul pada masa yang sama dan berada dalam jarak yang relatif antara satu sama lain. Pada masa lalu, jasad-jasad angkasa ini mempengaruhi satu sama lain, mengubah orbit planet-planet bintang terdekat melalui tindakan graviti sekaligus menghasilkan PLANEMO. Iaitu, jika C21 keluar dari AB Doradus, maka ia mungkin planet muda yang belum mulai menyejuk. Walau bagaimanapun, selepas pemerhatian yang lebih terperinci dengan bantuan teleskop yang sangat besar di Chile, Hawaii dan teleskop angkasa Spitzer dan penggunaan kesan parallax yang mengira jarak jauh sesuatu objek secara tepat dengan mengambil ukuran apabila bumi berada di tempat berbeza tatkala mengorbit matahari. Dalam orbitnya mengelilingi matahari, C21 adalah kira-kira 130 tahun cahaya dari bumi. Ini agak jauh daripada apa yang disangkakan. Pada mulanya, saintis mengandaikan bahawa objek yang ajaib ini adalah kira-kira jarak yang sama dengan sistem bintang yang disebutkan sebelum ni, kira-kira 75 tahun cahaya dari bumi. Sekarang, jauh dari semua pusat pembentukan bintang, kemungkinan planet ini tak mungkin masih muda. Sudah tentu usianya melebihi 500 juta tahun. Dan jika ia adalah objek planet gergasi, ia tidak mungkin wujud di sana. Seperti yang kita tahu, planet hanya boleh terbentuk dalam orbit bintang. Planet ini telah bergerak sejauh 55 tahun cahaya dari kawasan bintang AB Doradus. Dengan jarak sejauh itu, sudah tentu planet ini telah menyejuk. Akan tetapi, saintis terkejut dengan suhu atmosfera planet ini. Suhu pengembara misteri ini melebihi 400 darjah Celsius. Dan jika ia 2 kali lebih jauh daripada apa yang kita sangka, sepatutnya ia lebih cerah. Dan jika ia lebih cerah, itu bermakna ia berat. Dan mengikut pengiraan yang diperhalusi, jisim objek adalah antara 2 dan 13 kali jisim Mushtari. Had ini hanya membenarkan permulaan tindak balas termonuklear pada lithium. Jisimnya berkemungkinan besar hanya 7 kali ganda dari Mushtari. Ia bukannya sebuah bintang maupun planet. Apakah sebenarnya objek ini? Selain itu, kajian telah mendedahkan bahawa ia mempunyai kandungan unsur-unsur berat yang tinggi, semua unsur yang bukan hidrogen maupun helium.
Dan biasanya bintang Kordil Perak mempunyai sedikit unsur berkenaan, tetapi kehadiran unsur-unsur dalam kes ini terlalu sedikit bagi sebuah planet. Jadi kita tidak boleh katakan dengan pasti ini adalah planet. Tetapi hampir semua data membawa kepada kesimpulan ini. Lebih banyak pemerhatian adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan pemerhatian yang lebih baik tentang penyelidikan objek aneh ini. Saintis akan meneruskan pemahaman kita tentang alam semesta yang terus berkembang dan meningkatkan pengetahuan kita. Pada masa ini kita tidak faham apakah objek tersebut, tetapi lambat laun manusia akan mendapat jawapan kepada soalan ini. Mungkin anda, penonton yang dikasihi, mempunyai pendapat anda sendiri tentang apakah objek aneh ini. Anda boleh menulis semua andaian anda dalam komen. Astrolab akan membalas komen-komen anda. Sementara tu, kita akan beralih kepada objek yang jauh lebih misteri. Tidak kurang peliknya dengan bintang Kordil Perak dan masih tidak dapat dijelaskan. KL 11b merupakan planet styrofoam plastik gergasi. Ya, styrofoam gergasi bulat. Ia telah ditemui baru-baru ini dan ia adalah jasad angkasa yang menakjubkan. Agak mengejutkan, eksoplanet gergasi yang terletak 320 tahun cahaya dari bumi ini sangat kembung. Ia 40% lebih besar daripada mustari kita, tetapi hanya mempunyai kira-kira 1/5 dari jisimnya. Dengan saiz yang mengagumkan itu dan jisim yang sangat rendah menjadikannya serupa dari segi ketumpatan dengan styrofoam secara realiti. Dunia gebu-gebas yang luar biasa ini mempunyai ketumpatan ketiga terendah di antara semua eksoplanet yang pernah ditemui, yang mana saintis telah berjaya menentukan jisim dan jejari yang tepat. Astrolab harap ia akan memberi penerangan tentang bagaimana objek misteri ini terbentuk dan apa berlaku kepada jasad-jasad angkasa ini pada kitaran evolusi mereka yang seterusnya. Sebagai tambahan kepada ketumpatan yang luar biasa, KL 11b bukan setakat pelik, akan tetapi ia dunia yang sangat berbeza. Ia bakal hilang dalam tempoh yang singkat. Eksoplanet ini mengorbit bintang berkilau KL 11 di mana ia dalam tempoh menjadi bintang gergasi merah. Ini bermakna bahawa dengan sebarang konteks proses termonuklear, bintang itu telah mula membakar hidrogen di luar terasnya. Menurut penyelidik, lapisan luar atmosfera KL 11 akan berkembang lebih 100 juta tahun seterusnya dan akhirnya bintang ini akan membaham planet KL 11b. Dan memandangkan eksoplanet misteri ini melakukan satu revolusi mengelilingi bintang induknya dalam tempoh masa 5 hari sahaja. Ini bermakna ia berada sangat dekat dengan bintang dan oleh itu proses ditelan bintang akan berlaku dengan lebih pantas. KL 11 adalah bintang paling terang di hemisfera selatan kita. Sebelum pengakhiran hayatnya, dunia berbuih aneh ini akan memberitahu kita mengenai komposisi atmosferanya. Kaedah transit mencari eksoplanet baharu adalah salah satu cara paling popular di kalangan ahli astronomi. Kecerahan bintang dapat diperhatikan melalui kaedah ini. Kadar kemalapan ini menunjukkan pada saintis bahawa eksoplanet boleh berada di hadapan bintang itu pada satu tempoh tertentu. Kilo Degree Extremely Little Telescope atau KELT digunakan saintis untuk mengesan kewujudan planet ini. Teleskop ini terdiri dari 2 teleskop robotik iaitu di Amerika Syarikat dan Afrika Selatan. Saintis berusaha mencari jawapan kepada persoalan mengapa objek ini menjadi sangat kembung. Pada masa yang sama, saintis juga berusaha mencari jawapan kepada kita hidup eksoplanet yang lain. Setiap hari semakin banyak penemuan baru direkodkan. Pastikan anda kekal bersama-sama Astrolab kerana lebih banyak episod menarik akan dihasilkan. War of the World, Star Wars, Avengers, mahupun mana-mana filem science fiction yang memaparkan kemusnahan dunia, penaklukan alien dan penghancuran tamadun manusia tidak dapat menandingi kekuatan objek misteri ini. Walaupun dengan satu petikan jari, bayangkan kesan yang akan dialami manusia jika objek dengan kekuatan magnet sebanyak 1 trilion kali ganda dari bumi mendekati bumi. Apakah objek misteri ini dan kenapa ia mempunyai kekuatan magnet luar biasa? Apa kesannya pada hidupan terutamanya pada manusia? Sekilas fakta, terdapat banyak objek misteri di galaksi kita Bima Sakti. Pada penghujung Januari 2022, ahli astronomi menemui satu lagi objek misteri baru. Mirip bintang tetapi tidak seperti apa-apa yang pernah dilihat sebelum ini. Objek ini berkelip selama seminit dan kemudian padam sebelum muncul 18 minit kemudian, seolah-olah lampu rumah api yang berpusing perlahan. Menarik bukan? Inilah yang kita tahu setakat ini.
Ahli astronomi memanggil objek seperti ini fana, denyutan, ayunan lembap atau fenomena sementara yang berlaku dalam suatu sistem sebelum sistem tersebut mencapai keadaan mantap. Untuk mengetahui lebih lanjut apakah sebenarnya objek fana ini, pastikan anda kekal dengan Astrolab sehingga akhir video ini. Objek fana ini terletak di arah Buruj Norma di langit hemisfera selatan. Ia menghantar pancaran gelombang radio yang melintasi bumi, menjadikannya salah satu sumber radio paling terang di langit kita kira-kira 3 kali setiap jam. Kadang-kala kematian bintang mencipta apa yang dipanggil sebagai fana perlahan. Ianya cerah selama beberapa hari dan kemudian, selepas beberapa bulan, hilang. Supernova sebagai contoh adalah sejenis fana perlahan. Kematian bintang lain membawa kepada fana yang cepat. Sejenis bintang neutron yang dipanggil pulsar juga menghantar pancaran yang menyebabkan kita melihatnya berkelip dan padam. Tetapi pulsar berkelip dengan sangat cepat dalam milisaat atau saat. Jadi kita akan lihat kitaran kecerahan naik dan turun. Objek baru ni berada pada kadar perlahan dan pantas. Objek misteri ini berkelip pada skala masa bukan hari dan bukan saat, tetapi minit. Semua objek di angkasa berputar. Jadi tidak salah jika kita mengatakan objek baru ni berputar di angkasa dengan sejenis pancaran kelihatan kepada kita dalam gelombang radio semasa pancaran itu menghala bumi. Ahli astronomi berpendapat objek ini mesti berputar pada skala masa beberapa minit. Pasukan saintis mempunyai beberapa teori tentang apakah objek baru tersebut. Mereka percaya objek itu serupa dengan teras bintang yang runtuh. Satu petanda yang menunjukkan bahawa objek baru yang misteri itu mempunyai medan magnet yang sangat kuat. Objek adi terang tersebut lebih kecil daripada matahari dan memancarkan gelombang radio yang terkutuk. Gelombang radio terkutuk inilah yang menunjukkan medan magnet yang sangat kuat. Ahli astronomi pernah menerima isyarat ledakan sinaran dari objek misteri ini. Mereka memanggilnya magneta. Ia adalah sejenis bintang neutron yang berputar perlahan yang telah diramalkan wujud secara teori. Apa yang menakjubkan, ia menukar tenaga magnet kepada gelombang radio dengan lebih berkesan daripada apa-apa yang pernah kita lihat sebelum ini. Apa yang boleh dirumuskan adalah ahli astronomi menemui objek misteri baru di mana secara teorinya adalah magneta yang memancarkan gelombang radio terang 3 kali sejam selama tempoh kira-kira seminit. Ini bukan kali pertama saintis mencerap bintang magnet ini. Ledakan bertenaga tinggi dilihat pada April 2020 mengesahkan julat mengejutkan objek supermagnet yang dipanggil magneta. Letusan sinar X dan sinar gamma ini mencetuskan reaksi pada instrumen pada beberapa kapal angkasa. Letusan itu berakhir dalam sekelip mata dan dikesan berasal dari galaksi sejauh 11 juta tahun cahaya. Magneta adalah sebahagian daripada keluarga objek tumpat yang dikenali sebagai bintang neutron. Teras sisa-sisa bintang yang meletup yang dihancurkan. Apa yang menjadikan magneta istimewa adalah medan magnetnya yang sangat kuat. 1000 kali lebih kuat daripada bintang neutron biasa. Perubahan mendadak pada medan ultra kuat ini dianggap memacu ledakan yang singkat dan sangat kuat yang dipanggil suar gergasi. Satu suar gergasi di galaksi kita sendiri menjejaskan atmosfera bumi dari sejauh 28,000 tahun cahaya. Pada 15 April, alat pengesan pada misi Fermi, Swift, Mars Odyssey dan WIN NASA serta pada satelit integral Agensi Angkasa Eropah mengesan lonjakan pantas sinar X dan sinar gamma. Menggunakan masa ketibaan isyarat di kapal angkasa yang berbeza, ahli astronomi bertegas letusan tersebut berasal dari galaksi NGC 253 yang sangat terang. Dari awal hingga akhir, ia berlangsung selama 140 milisaat sepantas memetik jari. Ahli astronomi melihat letusan sinar gamma atau GRB hampir setiap hari. Saintis tahu ledakan sinaran gamma berasal dari gabungan bintang-bintang neutron sejauh 100 juta tahun cahaya. Letusan yang dicatatkan pada April 2020 pada mulanya kelihatan serupa dengan peristiwa ini, tetapi GRB ini sepatutnya lebih cerah dari biasa. Semasa ahli astronomi meneroka letusan baharu ini secara terperinci, mereka mendapati ia kelihatan seperti GRB pendek dan lebih seperti suar gergasi magneta. Ahli astronomi telah merekodkan 2 suar sedemikian di dalam galaksi kita sendiri dan 1/3 pada galaksi satelit. Semua letusan ini menunjukkan bentuk seperti pepaku berekor apabila ia mulai pudar. Pancang terbentuk apabila titik panas suar berputar masuk dan keluar dari pandangan seperti pancaran rumah api. Apa yang menimbulkan tanda tanya adalah tahap kecerahan ledakan ini menjulang dengan cepat sekaligus mengesahkan ledakan gamma pendek berkemungkinan suar gergasi magneta.
Saintis berpendapat terdapat beberapa magneta bersembunyi di galaksi berdekatan kita dihasilkan oleh magneta. Bintang mati dengan kuasa magnet paling hebat di alam semesta. Nak tahu apa akan jadi pada kita jika magneta menghampiri bumi? Untuk mengukur kekuatan magnet, kita menggunakan unit Gauss. Magneta mempunyai medan magnet 1000 kali lebih kuat daripada bintang neutron biasa yang mengukur 1 trilion Gauss, atau kira-kira 100 trilion magnet peti sejuk. Sebagai perbandingan, medan magnet matahari hanya kira-kira 5 Gauss. Jadi dengan kekuatan sekuat itu, apa akan jadi pada kita? Manusia akan mulai memberi respon pada medan magnet dengan skala 10,000 hingga 20,000 mikrotesla. Bezanya, untuk menghasilkan kesan, medan tersebut tidak boleh statik seperti medan magnet bumi. Sebaliknya, ia mesti berubah arah dari semasa ke semasa. Apabila medan magnet yang kuat dan beralih arah ini diarahkan pada manusia, arus elektrik kecil mula berdenyut melalui badan. Arus ini boleh merangsang sel supersensitif dalam retina yang dikenali sebagai neuron berpotensi berperingkat, memberikan ilusi cahaya putih yang berpinar walaupun ketika orang yang terjejas berada dalam kegelapan. Manifestasi visual ini dikenali sebagai magnetofosfin. Ambang 10,000 mikrotesla jauh melebihi kekuatan mana-mana medan magnet yang ditemui dalam kehidupan seharian. Jadi dalam situasi apakah magnetofosfin ini mungkin berlaku? MRI misalnya yang digunakan di hospital juga dikenali sebagai Magnetic Resonance Imaging. Pengimbas MRI pada asasnya ialah magnet besar yang menghasilkan medan magnet berkuasa sekitar 3 juta mikrotesla, berjuta-juta kali lebih besar dari medan yang biasa kita terdedah. Tetapi kerana ia adalah medan magnet statik, pengimbas MRI tidak memberikan sebarang kesan ketara pada badan. Pergerakan secara pantas akan mendorong perbezaan masa sesuatu medan. Seterusnya mendorong arus elektrik pada struktur yang berlainan di otak. Arus tersebut boleh menyebabkan loya, kehilangan keseimbangan, rasa metalik di dalam mulut anda atau dalam beberapa kes, magnetofosfin. Akan tetapi, mesin ciptaan manusia ini tidak dapat menandingi kehebatan kuasa magnet ciptaan Tuhan. Jika mana-mana manusia mendekati magneta, atom-atom akan berubah bentuk menjadi bentuk pensel nipis disebabkan medan magnet positif dan negatif akan menuju pada arah berbeza. Keadaan ini menyebabkan kita terlarut pada keadaan yang tidak disangka-sangka. Manusia mati serta-merta. Itu adalah magneta. Sejak eksoplanet pertama ditemui pada awal 1990-an, bilangan eksoplanet yang diketahui telah meningkat 2 kali ganda lebih kurang setiap 27 bulan. Sehingga kini lebih 4,000 eksoplanet telah ditemui dan telah disahkan dalam penemuan baru yang mengejutkan. Ahli astronomi di Universiti Hawaii telah mengenal pasti eksoplanet yang sangat muda dan sangat panas. Kira-kira 400 tahun cahaya dari bumi. Tetapi apa yang membuatkan komuniti astronomi takjub adalah hakikat bahawa planet baru ini telah diambil imejnya secara langsung. Sekilas fakta, eksoplanet digambarkan sebagai mana-mana planet yang terletak di luar batas sistem suria kita. Penemuan eksoplanet ialah cabang astronomi yang sangat baru, dengan eksoplanet pertama ditemui tidak lama dahulu pada tahun 1990-an. Dan bilangannya telah meningkat secara mendadak sejak itu. Malah jumlah itu sebenarnya meningkat 2 kali ganda kira-kira setiap 27 bulan menurut NASA. Kini terdapat generasi yang tidak tahu bagaimana rasanya membesar dengan mempercayai bahawa terdapat hanya 9 planet dalam sistem suria. Untuk abang-abang dan kakak-kakak semua, ingat lagi tak kita belajar mengenai planet Pluto di sekolah? Pencarian dunia di luar bumi ataupun planet yang standing dengannya telah berterusan selama bertahun-tahun sekarang, dan melalui proses itu saintis dan ahli astronomi sebenarnya telah berpeluang menemui beberapa dunia yang benar-benar mengagumkan. Dengan planet baru ditemui dengan kekerapan yang tinggi, adalah penting untuk kita faham bahawa menemuinya tidaklah semudah yang disangka. Untuk mengesan eksoplanet, perkara pertama yang anda perlu lakukan ialah menghalakan teleskop anda pada bintang. Teleskop pada bintang anda akan mencari objek yang kelihatan sama-sama mengelilingi bintang. Sudah tentu ia bukan kerja mudah kerana planet terlalu malam untuk dikesan pada zonnya sendiri. Mudah kata, ia seperti cuba melihat kelip-kelip terbang mengelilingi lampu suluh. Jika semudah itu untuk mengesan planet luar sistem suria, kita pasti telah menemui jutaan planet sekarang ini. Jadi bagaimanakah eksoplanet pertama ditemui ketika itu? Baik, Astrolab jelaskan. Ia sebenarnya bermula dengan memerhati gerakan bintang.
Di sekolah kita diajar bahawa planet-planet dalam sistem suria berputar mengelilingi matahari, yang sebenarnya itu hanyalah separuh dari perihal astronomi sistem suria. Matahari dan planet sebenarnya berputar mengelilingi pusat jisim keseluruhan sistem suria itu sendiri. Mesti anda pening kan? Selama ni kita belajar semua planet mengelilingi matahari. Sebenarnya terdapat sedikit penambahan. Mengambil sistem suria kita sebagai contoh, matahari merupakan komponen yang paling besar. Oleh itu, matahari biasanya paling hampir dengan pusat jisim, biasanya dipanggil barycenter. Secara logik, planet-planet di sekeliling bintang yang lebih jauh seharusnya menyebabkan bintang induk mereka bergerak. Inilah yang telah digunakan oleh ahli astronomi untuk mencari planet ini menggunakan kesan Doppler. Ia merupakan penemuan hebat yang dibuat pada tahun 1992 yang benar-benar memberikan bukti kukuh tentang planet-planet ini. Ahli astronomi Alexander Wilson dan Dale Frail adalah orang yang mengumumkan penemuan bukan satu tetapi dua planet yang sebanding jisim dengan planet bumi menggunakan sedikit variasi kesan Doppler. Apa yang mereka temui bukan hanya objek yang mengelilingi bintang terang yang besar tetapi pulsar. Tidak dinafikan, pulsar merupakan salah satu objek paling eksotik yang boleh anda temui di alam semesta. Sisa-sisa supernova ini sangat padat sehingga bila-bila masa ia boleh runtuh ke dalam lohong hitam. Objek yang disaksikan di sini mengorbit pulsar adalah bukti pertama planet di luar sistem suria kita. Ada yang berpendapat bahawa kerana ia mengelilingi pulsar, ia tidak layak digelar planet. Sejak itu, pemahaman masyarakat terhadap planet mulai berubah. Pada tahun 1995, dua ahli astronomi di Balai Cerap Geneva di Switzerland sedang berusaha untuk meningkatkan kesan Doppler dan memburu lebih banyak eksoplanet yang mungkin ada di luar sana. Michel Mayer dan Didier Queloz sedang melakukan cerapan bintang dan terjumpa bintang persis matahari bernama 51 Pegasi. Selepas pemerhatian lebih dekat, ia kelihatan seperti 51 Pegasi sedang bergerak ke depan ke belakang dengan amplitud 50 meter sesaat dalam tempoh 4.2 hari. Isyarat itu menitipkan bahawa mungkin wujud planet dengan jisim minimum sama dengan Zuhal atau Mushtari yang mengorbit bintang. Satu-satunya isu ialah planet itu mengorbit terlalu hampir dengan bintang induknya, kira-kira hanya 1/20 jarak dari bumi ke matahari. Terdapat keraguan awal dan tidak ramai yang mengalu-alukan idea bahawa mungkin terdapat dunia lain di luar sistem suria kita. Tetapi apa yang akhirnya ditemui oleh Mayer dan Queloz ialah penemuan planet yang dikenali sebagai Mushtari panas, sekaligus mencabar teori pembentukan planet tradisional sama sekali. Sejak itu, dengan kemajuan dalam teknologi, saintis kini telah beralih kepada kaedah yang lebih baik dan lebih maju seperti pengimejan langsung, kanta mikro, transit dan halaju jejari, dan dapat menafikan banyak mitos tentang planet yang berada di luar. Sehingga hari ini, kita telah merekodkan lebih 4,000 eksoplanet dan disahkan oleh saintis. Dan nampak gayanya tiada had dalam penemuan ribuan eksoplanet lagi di luar sana. Idea yang pernah dicemuh dan diketepikan oleh orang ramai kini menjadi cabang astronomi yang serius yang boleh mengubah cara kita memahami planet dan dunia luar sistem suria kita. Kajian tentang eksoplanet ini memegang kunci yang sangat penting untuk kita memahami bagaimana pembentukan bumi ini terbentuk. Persoalan yang masih diperdebatkan oleh saintis dan ahli astronomi sehingga ke hari ini. Bukti langsung tentang planet luar suria kita amat sukar diperoleh kerana ia lebih samar dan lebih kecil daripada bintang yang mereka orbit. Jadi sebaliknya, saintis memerhatikan kesan goyangan atau graviti sama yang akan dikenakan oleh planet pada pusat bintangnya, yang menyebabkan panjang gelombang cahaya berubah sedikit. Sebenarnya untuk mendapatkan gambar eksoplanet hampir mustahil. Ambil Pluto sebagai contoh. Selama bertahun-tahun, apa yang kita nampak pada planet ini hanyalah imej yang menjadikannya kelihatan seperti gumpalan kecil di pinggir sistem suria kita. Pluto mengorbit matahari kira-kira 40 kali lebih jauh daripada bumi. Jadi anda boleh bayangkan bagaimana rupa eksoplanet yang terletak berjuta-juta tahun cahaya jauhnya. Sebenarnya tak banyak beza. Baru-baru ini, ahli astronomi Universiti Hawaii dapat menangkap imej langsung salah satu planet termuda yang pernah ditemui. Ini adalah imej yang berjaya diambil, 2M0437b. Eksoplanet ini ditemui menggunakan teleskop Subaru di Hawaii dan mengesan planet muda ini bukanlah sesuatu yang mudah. Pasukan penyelidik mengambil masa hampir 3 tahun untuk menjejaki bintangnya merentasi langit sebelum mereka akhirnya dapat mengesahkan eksoplanet muda itu bergerak betul-betul bersamanya. Planet seolah-olah bayi yang baru lahir ini sebenarnya merupakan jasad angkasa yang agak besar, hampir 3 kali lebih besar daripada Mushtari dan juga mengorbit jauh dari pusat bintangnya, 2M0437 pada kira-kira 100 unit astronomi. Biasanya planet yang berada sejauh ini dari bintangnya bermakna ia terlalu sejuk untuk mengeluarkan sinaran inframerah. Tetapi di sinilah kita melihat betapa mudanya planet ini. Tambah hanya beberapa juta tahun, eksoplanet muda ini masih bersinar panas.
bertenaga dengan sisa haba daripada pembentukannya. Dengan suhu sekitar 1127 hingga 2240 darjah Celsius, menjadikannya cahaya yang terpantul sama-sama dalam inframerah, membolehkan saintis mengesan dari jarak 417 tahun cahaya. Planet ini bersama-sama bintang induknya jauh lebih muda daripada yang kita temui dalam sistem suria kita. Secara asasnya, planet ini telah mencipta keterujaan dan tiada siapa boleh menafikan bahawa ia hanyalah satu permulaan. Profesor di Universiti Hawaii berkata penemuan ini menambah senarai elit planet yang boleh kita amati secara langsung dengan teleskop kita. Beliau juga menyatakan bahawa dengan menganalisis cahaya dari planet ini, kita akan dapat menghuraikan sesuatu tentang komposisinya dan mungkin di mana dan bagaimana ia terbentuk dalam cakra gas dan debu yang telah lama hilang di sekeliling bintang induknya. Buat masa ini, ahli astronomi melihat planet muda dan bintangnya dan percaya bukan sahaja ahli astronomi, bahkan kita semua sedang menunggu hasil dari teleskop angkasa James Webb NASA yang pada dasarnya akan menghapuskan kelemahan teleskop Subaru dan membantu mengumpulkan maklumat tentang atmosfera gergasi gas. Kajian lengkap yang menggariskan penemuan planet kini telah diterbitkan dalam jurnal Royal Astronomical Society. Masih banyak lagi yang perlu kita belajar mengenai planet ini. Sekurang-kurangnya kita sudah mula memasuki fasa cerapan secara langsung. Mungkin satu hari nanti kita akan dapat imej yang lebih baik daripada ini. Adakah anda teruja untuk teleskop angkasa James Webb? Adakah kita akan dapat mencari lebih daripada sekadar exoplanet? Sistem suria kita begitu besar dan luas. Hampir mustahil untuk membayangkan saiznya jika kita menggunakan unit biasa. Jarak dari bumi ke matahari adalah 149 juta kilometer. Tetapi jarak ke planet yang paling jauh iaitu Neptune adalah hampir 4.5 bilion kilometer. Bandingkan jarak terjauh yang anda boleh pergi dengan berjalan kaki mungkin sekitar 70 kilometer dan ISS pula bergerak sekitar 644,000 km dalam tempoh 24 jam. Jarak yang sangat besar ini menjadikan sistem suria kita menerima pengunjung-pengunjung yang pelik. Astrolab tidak membicarakan mengenai alien, akan tetapi pada awalnya orang ramai takut jika ia merupakan kapal angkasa asing. Apakah objek tersebut? Kita akan membongkar misteri objek lonjong yang datang dari luar sistem suria, bergerak secara pelik dan sangat pantas. Sekilas fakta, pada tahun 2017, ahli astronomi menemui objek ganjil dan pelik terbang bebas memasuki sistem suria. Pengunjung misteri yang dinamakan Oumuamua ini melakukan gerakan terdekat dengan matahari sebulan sebelum muncul di radar. Pada ketika saintis baru sahaja mengesannya, ia sudah pun meluncur laju dari sistem suria kita dalam perjalanan menempuh kosmos. Penampilannya mencetuskan rasa ingin tahu dan minat yang meluas, terutamanya kerana ia merupakan objek antara najam pertama yang diketahui melawat sistem suria kita. Pecutan misteri objek berhampiran matahari malah menyebabkan ahli astronomi dari Harvard membuat spekulasi bahawa ia mungkin kapal angkasa asing. Tetapi kini ahli astronomi telah menemui penjelasan untuk tingkah laku pengunjung antara najam ini. Jadi mengapa Oumuamua mempunyai daya pecutan luar biasa apabila ia melintas berdekatan dengan matahari? Adakah ia benar-benar kapal angkasa alien? Dan akhirnya dan yang paling penting, bagaimana kajian ini akan membongkar misteri objek angkasa? Oumuamua menarik perhatian ahli astronomi kerana ia mempunyai beberapa ciri yang luar biasa. Pertama, ia mempunyai bentuk luar biasa dan dalam bentuk seakan-akan cerut lonjong yang berukuran sehingga 400 meter. Tiada asteroid lain atau komet dalam sistem suria yang diperhatikan dengan bentuk seperti ini sebelum ini. Kedua, ia berputar seperti botol di sisinya semasa mengorbit matahari. Satu lagi sifat unik yang tidak dilihat pada asteroid atau komet lain, disebabkan ia merupakan pengunjung antara najam pertama yang diketahui oleh ahli astronomi, mereka menamakannya Oumuamua, yang bermaksud utusan yang tiba dahulu dari jauh dalam bahasa Hawaii. Ia datang dari arah Vega, salah satu bintang paling terang di langit malam terletak sejauh 25 tahun cahaya. Kelajuan Oumuamua jauh lebih pantas daripada apa yang diramalkan oleh hukum mekanik klasik dan kelakuannya
tidak dapat dijelaskan sepenuhnya oleh graviti sahaja. Selain itu, objek ini tidak mengandungi ais atau mengeluarkan gas seperti komet biasa. Malah, tenaga suria yang dialaminya tidak dapat menjelaskan pecutannya yang luar biasa. Ini membawa kepada spekulasi bahawa ia mengalami daya bukan graviti. Walau bagaimanapun, punca kuasa ini masih tidak diketahui. Sebagai tindak balas kepada enigma ini, penyelidik mula mencadangkan pelbagai usul. Antaranya, teori yang paling menarik ialah Oumuamua, ialah kapal angkasa asing yang direka untuk menangkap daya cahaya matahari menggunakan layar ringan. Saintis Harvard mencadangkan bahawa ia adalah cakra nipis yang dihasilkan oleh tamadun asing maju untuk mengembara merentasi Bima Sakti. Manakala hasil daripada teori ini padan dengan data sedia ada, idea bahawa Oumuamua dikaitkan dengan tamadun asing sukar diterima ramai. Hasilnya, penjelasan lain yang lebih semula jadi telah dicadangkan yang lebih mudah dihadam dan difahami. Apabila komet menghampiri matahari dalam beberapa unit astronomi, pemanasan suria menyebabkan pembebasan gas dan debu dari permukaannya. Satu proses yang dikenali sebagai proses nyak gas komet. Ini menyebabkan pembentukan koma dan eko yang boleh diperhatikan di sekeliling komet sebagai gas. Apabila gas terbebas dari permukaan, ia memberi tekanan pada komet memberikan sumber pecutan tambahan. Ini boleh disamakan dengan bagaimana gas exhaust memberikan tujahan kepada roket. Tetapi masalahnya ialah fenomena ini cuma menerangkan sebahagian pecutan yang diperhatikan di Oumuamua, dan pembebasan gas yang keluar dialaminya berbeza daripada apa yang diperhatikan dalam komet biasa. Pada tahun 2020, ahli astronomi mencadangkan bahawa pecutan objek boleh dikaitkan dengan pemejal luapan hidrogen molekul. Sublimasi ialah satu proses di mana bahan pemejal beralih terus ke dalam bentuk gas tanpa melalui fasa cecair. Walau bagaimanapun, faktor yang rumit ialah hidrogen molekul tidak mengeluarkan atau memantulkan cahaya, menjadikannya sangat mencabar untuk dikesan menggunakan teknik spektrografi standard. Ini bermakna, walaupun objek luar sistem suria ini mengeluarkan gas hidrogen molekul, ia menjadi sukar untuk dikesan. Perkara ini menjadi lebih rumit apabila kajian balas menunjukkan bahawa sangat tidak mungkin untuk Oumuamua menjadi gunung ais hidrogen molekul, kerana keadaan sejuk yang diperlukan untuk pembentukan gunung ais tersebut tidak wujud. Ini meninggalkan persoalan bagaimana ia boleh mengandungi hidrogen di bawah keadaan yang tidak sesuai. Selain itu, jika hidrogen wujud, bagaimanakah ia boleh disublimasi untuk memberikan pecutan yang diperhatikan? Ini adalah beberapa misteri yang menyelubungi Oumuamua, di mana penyelidik berusaha keras untuk menyelesaikannya. Ahli astronomi menyemak semula data yang tersedia untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang tingkah laku anomali Oumuamua. Yang menghairankan, mereka menemui penjelasan yang jelas yang sebelum ini telah mengabui mereka. Jawapannya terletak pada fenomena penyinaran. Sinaran mengayon boleh membelah molekul air terkandung dalam objek yang menghasilkan hidrogen molekul. Ada kemungkinan sesuatu yang serupa berlaku dengan objek angkasa ini. Dalam model yang dicadangkan oleh penyelidik, diandaikan bahawa Oumuamua memulakan perjalanannya sebagai planetismal berais semasa mengembara melalui ruang antarinajam. Suhu rendahnya disinari oleh sinar kosmik yang memanaskannya semula semasa melalui sistem suria. Eksperimen telah menunjukkan bahawa apabila sinaran suria memanaskan ais, ia berubah daripada struktur amorphous kepada struktur kristal, memaksa gelembung gas hidrogen dibebaskan. Proses ini boleh menerangkan pemejal luapan hidrogen molekul daripada Oumuamua dan pecutan yang diperhatikan. Model penyelidik mencadangkan bahawa pecutan Oumuamua adalah disebabkan oleh lemparan gelembung hidrogen yang disebabkan oleh penghabluran aisnya ketika ia melewati dekat dengan matahari. Menurut data, kebanyakan hidrogen yang dihasilkan daripada pemprosesan in situ kekal terperangkap dalam matriks air sehingga ia dipanaskan pada suhu berkisar antara 15 hingga 140 Kelvin. Bagi Oumuamua, suhu ini boleh dicapai antara 50 dan 250 cm, kira-kira 8.2 kaki di bawah permukaan, dengan syarat batu itu mempunyai profil kekonduksian yang rendah. Walau bagaimanapun, untuk kekonduksian haba yang lebih tinggi, suhu yang diperlukan dicapai sehingga 8 meter seperti yang ditunjukkan dalam rajah kertas penyelidikan ini. Walaupun komet biasanya mengalami fenomena pembebasan gas, kesan pecutan yang berkaitan hampir boleh diabaikan untuk komet yang melintasi beberapa batu. Walau bagaimanapun,
Oleh kerana Oumuamua adalah sangat kecil, gas keluar molekul boleh memberikan daya yang mencukupi untuk menghasilkan pecutan yang ketara. Jadi ini adalah salah satu penjelasan semula jadi terbaik yang menerangkan tingkah laku objek misteri luar sistem suria yang pertama. Tetapi ini juga mungkin bukanlah yang terakhir. Ahli astrofizik Avi Loeb yang mencadangkan bahawa Oumuamua adalah teknologi asing mempunyai pandangan yang berbeza mengenai suhu permukaannya, dan kertas kerja telah dikemukakan yang membincangkan perkara yang sama. Oumuamua kini berada jauh dan bergerak dengan kelajuan tinggi, menjadikannya mustahil untuk melihat dengan lebih dekat. Setakat ini kita hanya boleh bergantung pada data yang telah kita miliki, atau pada masa depan apabila kita mungkin mempunyai peluang untuk memerhati objek lain yang menunjukkan pecutan yang sama tanpa koma maupun ekor. Teori yang lebih eksotik mungkin muncul untuk menjelaskan perjalanan dan asal-usul Oumuamua. Apa pendapat anda? Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Astrolab signing off from space.